Okey, Assalamualaikum dan juga selamat malam diucapkan kepada semua penonton-penonton kita. Alhamdulillah dapat lagi kita berkumpul. Berkumpul macam lah. Berkumpul dalam alam maya. Okey. Di mana perkongsian-perkongsian tentang elite wave ya, ilmu-ilmu, pandangan, panduan, nasihat tu semua sangat-sangat penting sebagai kita trader ni. Kita kena ambil tahu. Dan satu lagi saya nak pesan, orang-orang lama trader berkata jangan berhenti belajar dan kalau nak tajamkan ilmu, dah belajar, ada ilmu sikit, mengajar, kongsikan kepada orang yang lain. Baik, Alhamdulillah, ribuan terima kasih kepada semua yang telah pun berada di ruangan CTC FM wall kami untuk sama-sama kita menyedut ilmu-ilmu yang bakal dikongsikan oleh doktor kita pada malam ini dalam segmen Tanya Dr. Farid bersama dengan Cikgu Nonem 16 November 2020. Baik, sebelum kita bersama dengan Cikgu, suka untuk saya bersama dengan ahli keluarga CTC berpesan kepada anda semua setiap kali saya on air sebab angka makin lama makin banyak dan makin banyak 1103 untuk hari ini. Yang sembuh 821. So sembuh 821. 800 juga. 800 lah. Tapi yalah, kalau baru pun banyak, yang pulih pun banyak juga Jadi masih lagi kita kawal. Tapi bila kita rakyat Malaysia ni, kita tengok setiap amount kiraan statistik tu, kita jadi agak gundah gulana. Tapi itulah dia, kita kena terus belajar untuk mengikuti norma baru kehidupan kita dalam zaman-zaman pandemik ni. Baik, kepada yang dapat EPF, seronok lah. Bukan suruh enjoy, bayar semua benda 3 bulan ni. 3 bulan ke depan bayar dulu. EPF tu akaun berapa dia? Akaun satu. Akaun satu berapa jumlah dia? 90,000 ke bawah boleh dapat 9,000. Sekaligus ke atau tak, dia akan bagi peringkat. Yang pertama dia akan bagi 4,000, kemudian akan menyusul. Banyak tu 9,000. Banyak. Kalau terpulang. Ini terpulang, mana yang terjejas tu kena ambil. Boleh keluarkan lah. Kalau tak nak keluarkan pun tak ada masalah, tak ada kan? Masalah, dia tak paksa. Kalau 90,000 ke atas? 90,000 ke atas dia boleh bagi 60,000 lah. 60. Boleh keluar? Ya. Untuk akaun satu boleh keluar 60,000? Ya. Tadi 9,000. So kalau saya 100,000 saya boleh keluar 60. Maksudnya 100 ke atas tu banyak, amount dia banyak. Okey. Mungkin dan yang saya baca EPF tadi 10 ke 60,000 untuk akaun yang pertama. Tengoklah akaun pertama dia capai berapa. Okey. So dia punya limit dia dalam 60,000. So kalau dia sejuta dalam tu, yes dia boleh keluar 60 je. Okey, faham. Maknanya yang ke atas. Lepas tu yang ke bawah ni kurang daripada 90. Itulah dia 10 lah. 9,000 lah 10. 10 lah, lebih kita kata 10 lah. Okey, baik. Beringat-ingat bila dapat tu, bayar dulu apa yang patut 3 bulan ke depan sebab bila saya tengok alam maya terpaksa jual ni, rumah kena lelong, kereta kena lelong, jual motor tak boleh bayar. So ini bila anda minta, anda dapat, dah dapat, gunakanlah sebaik mungkin. Baik, saya masih lagi berfikir-fikir. Kita tak tahu masa depan kita macam mana. Berfikir-fikir untuk apa tu Pak Su? Sama ada untuk simpan lagi banyak. Banyak ataupun saya keluarkan pun tahulah. Sebab keempat-empat anak belajar, lepas tu banyak benda yang tak ada lagi. Sekarang belajar melalui online, Zoom. Kadang-kadang anak ada 4, waktu yang sama cikgu masing-masing nak suruh Zoom belajar. So berebut kat situ kan. Perlu cari alternatif lah, PC ataupun apa sajalah, laptop ke kan. Itu pun nak keluar belanja cikgu. Bukan tak keluar kan. Betul. Itu kepada yang mempunyai anak-anak macam saya lah. 4 orang 4 sekali belajar. Lepas tu sekali zoom in waktu yang sama pula tu. Kalau tak sama pun, yang ni pukul 2, yang ni pukul 3, yang tak sempat habis, cepatlah. So kena beli 2 laptop ke macam tu kan. So contoh kos lah kat situ. Tapi guna untuk benda kebaikan. So jangan pula dapat terus, wah lama telefon aku dah lama ni dapat iPhone 12 ni best ni, 12 ni best ni kan.
Tapi terpulang ke anda lah. Lepas tu duit dah habis, jangan bising lagi lah. Ya, kerajaan Jangan bising, jangan bising-bising lah. Kerajaan dah bagi. Tak, dia selagi PKP berjalan, of course Bising juga. ya, Pak Su. Tak ada kerja nak buat. Kan. Allah, minta-minta tak adalah. Lepas ni dah dapat mana yang nak start meniaga lah. Tak ada masalah. Okey, macam cikgu-cikgu, macam trader ni tak ada masalah. Bukan tak ada masalah segi kewangan. Untuk bekerja, dia boleh pilih dia nak risiko tinggi ataupun dia nak risiko rendah. Dia nak untung banyak ataupun nak untung maintain, tapi konsisten. Itu kelebihan trader. Kita tak dengar pula kata trader kelang kabut nak cari kerja, cari duit. Sebabnya boleh mendatang. Betul cikgu. Bagi nasihat sikit sebelum kita bermula cikgu. Trader kalau nak imbas balik, nak imbau balik kenangan lama dahulu kan. Sebelum saya kenal forex tahun 2005 rasanya kan. Saya bekerja sebagai of course IT engineer. Okey. Dalam masa yang sama saya berniaga Yong Tofu, Pak Su. Yong Tofu baru tahu. Jangan main-main. Yong Tofu Perak Mari punya. Perak so cikgu orang Perak ke? Bukan. Tapi resepi saya dapat tu daripada Perak dan memang kuah dia memang orang cakap terbaik lah. Memang best kuah dia. Okay. So ketika tu saya belajar pada kawan, sebab first kali of course saya nak tambah pendapatan. Itu nombor satu lah kan. So selepas saya balik bekerja, penat bekerja, saya pergi meniaga Yong Tofu pula. Ketika 2005. So dari sini sebenarnya apa yang saya nak cerita kan, selagi kita masih ada tulang 4 kerat, umur muda-muda ni eloklah kita cuba struggle sikit. Yalah, betul kan, untuk tambah kita punya pendapatan, simpanan. Dan ialah bila kita bercakap tentang financial freedom ni, perancangan kewangan ni, kita kena plan daripada sekarang apa yang kita untuk, contohnya untuk medical kita, untuk study anak-anak, untuk kesihatan, semua kita dah kena plan. So kalau kita tahu kita punya kewangan ni tak berapa nak kukuh, so kita buat apa-apa saja yang boleh tambah kewangan. Jangan kita komplain sana, komplain sini, tapi tak ada tindakan. Usaha tak ada. So dari dulu memang saya jenis kira struggle untuk cari, untuk tambah saya punya pendapatan sampailah sekarang. Okey, itu satu nasihat yang baik sebab tanpa kita susah, kita tak tahu macam mana kita nak respect susah tu. Bila kita dapat kesenangan, macam mana kita nak jaga kesenangan tu. Ya, memang kena. Sebabnya kita belajar daripada kita susah, kita main psycho kuat tu. Kalau tanya saya kan, zaman sekarang lagi mudah Pak Su, sebab kita ada online. Betul. Kita boleh buat online business dekat Shopee semua kan. Macam-macam kita boleh buat dropship. Cuma antara kita rajin atau tidak. First kali orang akan cakap tak ada pengalaman. Kan? Tak ada pengalaman. Sama juga dengan kita trade dulu, mula-mula pun kita tak ada pengalaman. Tapi kenapa kita boleh terjerumus sampai 5-6 tahun pula? Kan? So that's why dekat Shopee tu ada yang berjaya Pak Su. Tapi ada yang masih turun naik. Even kedai dia pun tak ada siapa datang. Allahuakbar. Kedai kat Shopee lah maksudnya. Yalah, kan. Betul. Itu kita kongsilah di awal-awal ni sebelum kita masuk ke topik pembelajaran kita. Okey, saya nak menyapa dulu boleh cikgu? Okey, silakan. Cik Nawan, terima kasih Cik Nawan kerana bersama dengan CTC.fm. Kemudian kita ada Nur Azmi Nurullah. Salam DJ Pak Su dan Dr. Forex. Waalaikumsalam. Permulaan minggu yang penuh dengan profit, hari-hari withdraw terbaik. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ashirab Awil, salam doktor dan juga Pak Su, terima kasih. Afif Rohizan, salam Pak Su dan juga semualah, Pak Su, cikgu dan semua. Okey, alhamdulillah. Okey, Najib Haizul ada, sekejap ya. Reza Zaidi ada, assalamualaikum, dia bagi salam cikgu. Ka Muhammad ada ya. Cikgu Nazrul Ishak, wah dia bagi nama bulat Nur Azmi masuk dalam pelaburan pun dia kena ada ilmu juga. Boleh pelaburan, boleh cikgu. Pelaburan apa tu? Itulah kita kena pilih pelaburan yang betul-betul lah. Kalau kita cetek ilmu rasanya kita kena tajamkan. Labu dalam forex boleh macam ni.
boleh doktor atau Pak Su. Labur dalam forex yang penting kena ada ilmu lah. Betul, kena ada ilmu. Ilmu lah. Sebab apa labur tapi kita tak tahu macam mana kita nak dagang kan. Masalah tu. Okey, Al-Hafiz, Assalamualaikum cikgu dan juga Didik Pak Su. Al-Hafiz, terima kasih Al-Hafiz. Ahmad Haidir, salam Pak Su dan juga cikgu. Salam. Mustaqim hadir, terima kasih Mustaqim. Zulfas Fazul. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan. Macam Pak Su cakap tadi, kepada yang part time trader, dia kena berhenti kerja ataupun macam ni cuti tanpa gaji. Cuti tanpa gaji, kalau boleh keluarkan tu. Jangan target yang besar-besar sebab kita jarang-jarang. So mana yang baru belajar ni, carilah satu tim yang boleh bantu anda, walaupun membawa keuntungan hanya $20 satu hari pun memadai bagi Pak Su. Jangan target letak modal 100 nak 10,000. Itu doktor je boleh buat. Okey, doktor, hari ni kita nak start dengan apa? Okey, jangan lupa share dan kemudian kalau ada apa-apa persoalan silakan. Ya, insya-Allah akan boleh cikgu hari ni kita layan soalan pembeli kan? Boleh. Okey, untuk permulaan. Okey cikgu, saya nak tanya tentang minggu election. Cikgu kata cikgu takkan 2 minggu lepas. 2 minggu lepas. Maknanya cikgu akan tengok dulu. Saya tak trade. Okey, tak trade. Boleh dah katakan daripada analisis saya semua tu hanya 10% saja saya masuk. Baik. Okey, saya nak tanya pandangan cikgu selepas election tentang kita tentang 4 bilion ke? Ya, bukanlah tentang dolar, tentang trade. Adakah US menguat, betul atau jangkaan daripada cikgu ataupun macam mana? Okey, kalau bercakap tentang dolar lah, kita boleh tengok dolar index. Okey. Kan? So kalau kita tengok dolar index, pandangan saya selepas election pun masih ada menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Betul lah. So maksudnya kalau nanti kita akan discuss tentang dolar index Boleh. So kita akan daripada analisis yield wave, kita nampak masih ada ruang untuk dia turun ke bawah lagi sebelum dia naik. Adakah ia akan sampai kepada Januari nanti waktu angkat sumpah, sebab kita dengar Trump akan lawan keputusan ke mahkamah. Adakah itu akan menjadi impact, dia akan terus melemah? Okey, jap kalau tanya keadaan melemah ni, boleh sampai ke, kalau dolar indeks sekarang dalam 92.70. Baik. Okey, mungkin dia boleh sampai ke 90.00 sebelum dia naik. 90.00 sebelum dia naik, ataupun dia pergi buat double bottom kat bawah tu 88 88.14 paling low pada 2018 dulu. Okey. So kalau dia pergi sampai situ, okey. So saya jangkakan dia akan naik kembali. Itu maksimum dia boleh pergi. Sekiranya dia sebab dalam analisis saya ni, sekiranya okey, dah boleh nampak kan ini sekiranya dia mau bentuk pattern ABCDE, ataupun mungkin dia buat pattern flat ke dekat sini, kita tak pasti lagi. Tapi yang pasti dollar index ini di time frame weekly so di time frame yang lebih kecil ini yang saya boleh jangkakan buat masa ini, di mana penurunan ini masih belum habis. So sebab apa? Sebab di sini ada nampak 3 wave up ni. Ini jelas ni. So bila ini 3 wave up, okey, dan wave ni pun nampaknya dia bias ke bawah. Tapi kena ingat, ini dia punya key level. Key level ni sekiranya dia break key level ini, dollar index boleh kembali menguat, di mana kiraan ni semua kita akan tukar. Ini boleh jadi A, ini B, ini C, kemudian baru dia sambung balik turun ke bawah. So key level dia kena tengok 93.28. Sekarang ni 9273. So mungkin dalam minggu ni kita boleh tengok sama ada dia boleh pecah kan 9213 ni atau tidak. So kalau dia boleh, so that's mean dollar index masih ada sedikit ruang untuk dia pergi
turun lagi ke bawah. Baik. Okey, sedikit pencerahan tentang indeks saja saya tanyakan untuk sudut pandang daripada elite wave daripada cikgu sendirilah atas pengalaman cikgu. Baik, Asmawi, salam Pak Su. Alexander, terima kasih, salam Pak Su. Kemudian Dr. Radio show favorite setiap minggu dinanti-nanti. Terima kasih Alexander. Kemudian Zulfas, goal macam mana? Okey, yang ni kita sekejap lagi. Zainal, terima kasih Zainal. Sulaiman, terima kasih Sulaiman. Hazri, Suhaimi, Sulaimi, Hazri dan juga Sulaiman. Okey, baik. Untuk permulaan ni, saya rasa saya suka untuk bertanyakan pandangan daripada doktor tentang goal. Ataupun cikgu ataupun ada benda lain yang perlu kita mulakan untuk episod yang ke-42 ni. Okey, kita boleh bercakap tentang goal. Okey, selain pada bercakap tentang goal, of course kita akan analisis another a few others pair jugalah. Okey, yang cikgu dah tanda. Okey, so selain daripada kita, saya nak tunjuk malam ni macam last week juga saya nak tunjuk macam mana kiraan trader-trader di luar sana. Kiraan trader-trader di luar sana, elite wave lah. So selalu saya sebut elite wave ni dia ada dua possibility je, sama ada dia naik atau dia turun. Tapi setiap kenaikan atau setiap pandalela tu yang diturun ke bawah tu mesti ada sebab, kan? So kita akan tunjuk contoh macam ni. Saya akan buka. Ini gold. So boleh nampak jelas dekat sini. Ini di kalau kita tengok, saya tak perlu zoom kan, ini di time frame yang besar. Okey, so kita boleh nampak perbentukan ini high dulu. High pada bulan antara Ogos dengan awal Ogos, Pak Su. Okey, so ini high awal Ogos. So ini berbentuk ABC. Ini jangkaan yang kita boleh keluarkan, ABC. Lepas tu ini sekarang ni, ini menjadi persoalan ni. Nampak ni yang ujung-ujung semua ni nampak. Satu dia pergi kat sini, satu dia naik sampai B sini, dia turun. Satu dia naik sampai 2000, lepas tu dia turun. Okey. So satu lagi turun dulu sampai X ni 18 20 lebih kurang. Lepas tu dia naik balik sampai X atas ni, lepas tu dia turun. So inilah elite wave. Okey, di mana elite wave ni kita kena keluarkan segala possibility yang ada di dalam wave, terutama kiraan yang melibatkan complex correlation. Okey, kompleks ni dia nama pun kompleks, Paksu. Dia apa-apa dia boleh jadi. Dalam complex correlation ni dia ada banyak pattern, dia ada banyak gabungan. Sebab tu kalau kita nampak kat sini dia labelkan WXY. So di dalam WXY ni ada ABC, ada wave turun naik, tiba-tiba naik mencanak, tiba-tiba turun mencanak. Itu tak ada masalah, memang berlaku di dalam complex correction. Daripada dulu, daripada start awal tahun lagi, gold dia memang pattern dia macam ni, Pak Su. Kalau kita tengok di certain wave, terutama di wave 4 di smaller degree, kita akan nampak gold dia turun naik. Lepas tu baru dia dah datang mode impulsif, dia boleh terus naik sampailah 2070 lebih kan, yang terbaru kan, dia naik terus. Sampai naik terus tu dia turun tu, itu yang sampai sekarang ni, itu dah start correction, complex correction. Inilah antara bentuk-bentuk, inilah kalau kita boleh nampak semua ni kan, ini label yang trader ni buatkan. So di sini yang saya ingin nyatakan, inilah possibility yang kita kena ingat. Tak perlu ingat, yang kita perlu tahu di mana elite wave ni sebenarnya subjektif. So bila subjektif, ada setengah trader, alamak macam mana kan, sekejap jangka naik atas, sekejap turun. Kalau tengok sini dia ada, okey, kalau saya kira ya, ini satu okey, 2, 3, lebih kurang ada 3 possibility. Okey, seperti yang dia cakap kat sini,
sebelah ni explanation lah, explanation bagi sesiapa yang nak memahami macam mana trader ni membuat kiraan ataupun analisis dia. So dia cakap kat sini, okay, I am looking now B untuk sampai ke 1915 hingga 1925. Okay, selepas dia dah sampai, dia akan break 18.50 18.45 untuk diturun ke bawah untuk membentuk regular flat ataupun irregular flat. Okay, itu explanation dia. So kalau naik sekian-sekian, dia jangkakan dia turun untuk membentuk itulah bentuk flat. Okay, itu yang pertama. Lepas tu dia cakap bila dah sampai zone yang dia cakap, okay, dia nak tengok wave formation pula. Wave formation tu pembentukan wave lah. Then daripada itu baru dia decide untuk dia nak masuk position ataupun tidak. Mungkin dia akan tengok trend line ni break atau tidak. Kalau break, mungkin dia naik tu dia akan retest, dia akan masuk kat situ untuk sell. Okay, yang ketiga dia cakap boleh break 1965, kemudian junam untuk bentuk X, kemudian X, naik semula ke Y 2000. Dia pun pening Pak Suri kan. Betul. Nah, turun naik pening dia ni. Tapi inilah elite wave. So bila kita bercakap tentang elite wave, memang dia sedikit memeningkan sekiranya kita tak mahir tentang complex correction. Tapi apa yang dia cakap itu semuanya betul. Itu semuanya possibility yang mungkin ada di dalam elite wave. So that's why macam sebelum ni saya dah cakap, kita kena ada certain stop loss level di mana kita tak perlu tanggung rugi yang banyak sekiranya analisis kita salah. Betul. Itu yang pertama lah, yang utama bagi saya lah. Jaga kita punya stop loss tu. Okay, lepas tu dia cakap trading here tough. Untuk predict target boleh break 18.50 atau 18.45. Kan? So dia cakap kemungkinan ada buat flat, dia pergi ke 1995, kemudian turun ke X yang dalam dot-dot ni, kemudian dia naik balik. So kalau kita tengok hari ni pun gold dia cecah 19 berapa tadi, 1864, kemudian dia naik balik kan. Okay, si ada penerangan ni dia agak jelas sikit lah. Dia harapkan yang di rumah juga dapat sedikit ilmu dikongsikan tadi. Okay, kalau kita tengok chart yang berjalan ni, ramai juga yang minta cikgu berikan pandangan untuk gold. Kau main lagi gold. Okay, gold. Kalau tanya saya gold, okay, dia buat macam-macam analisis. Semua trader boleh buat dia punya own analisis kan. Dia keluarkan sampai 3 kan. Saya macam sama juga. Saya punya ni WSY, saya punya simple je. Kalau tengok dia pun W ini sama ada dia jangka ke sini habis X atau ada satu lagi X, lepas tu turun bawah Y. Saya pun WX Y, simple. Dia dalam elite wave ni, kalau bagi saya predict yang simple dulu. Sebab yang susah tu tak semesti terjadi lagi. Ya, kan? Itu je. Buat yang simple dulu. Even simple pun kita tak perlu takut sebab kita ada stop loss tu. Macam last week saya sebut kan. Okay, kita sell kat sini tapi ada stop loss. So lepas ada stop loss, of course kita kena make sure ada, jangan tak ada pula. Sebab kalau tak ada, kita tanggung sampai sini. So that's why kita cuba predict entry price sampai pergi ke mana, ini kita masuk sini, and then ini adalah stop loss. Lepas tu kemudian saya ada beritahu kat sini berbentuk triangle, ending diagonal untuk wave C. Okay, so dekat sini 1913. So bayangkan kita dah jimat 500 pip Pak Su. So kat sini saya dapat masuk lagi. So that's why dekat sini saya rugi tak apa.
Sebab saya dah cover semula dekat entry kat sini. Ya, betul. So that's why Contohnya okay, ketika terjun tadi, okay, tadi terjun, tadi terjun berapa ratus pip juga tu, 1864, lebih kurang 300 pip. 300. Okay, lepas tu dia naik balik. Contohlah saya nak play safe sangat, saya tunggu kat sini tak sampai. So that's why benda ni Ila wave ni sebenarnya ada ketika kita boleh dapat sharp entry, ada ketika dia di tengah-tengah, ada ketika kita tunggu terlampau safe, price tak sampai. Tapi dalam saya ada buat analisis daripada last week, di mana kat sini ada zone kotak yang saya tandakan, gold akan turun. Okay, gold akan turun. Sebab ini first, yang simple saya sebut, yang simple first adalah ini jangkaan ABC. ABC di mana saya dah padam ni rasanya kan. ABC di mana C ni lebih kurang panjang A jugalah, dia terlajak sikit. Itulah saya perhati juga, rasanya macam cikgu ada tanda minggu lepas. Saya tanda dekat dalam grup rasanya, dekat hari Isnin ni tak sempat saya tanda hari Jumaat pasu. Baru saya teringat hari Jumaat. Hari Jumaat, dan dalam saya punya grup student lah saya ada nyatakan. Okey. Ni pandangan cikgu goal lah. Pandangan saya goal lah kan. Ramai dia, yang sekarang ni dia okey. Dia sekarang nampak macam dia nak naik tinggi ni. Nampak? Ataupun bagi pandangan cikgu, dia pun masih lagi dalam trend dia nak turun. Inilah senang je ni. Okey. Kalau sekali imbas ini key level, sekejap touch sikit. Okey, ini key level dia. So siapa nak sell tu, stop loss mesti ada kat sini. Okey. Itu je. Sebab ini mungkin first A, B, C, betul, X dia buat lagi A, dia turun B, dia turun sekali lagi C, naik ke atas, mungkin naik sampai kotak sini, kemudian baru dia turun. Sebab ini kalau tanya saya tak berani untuk buy lagi. Sebab memang kalau ikut major trend, ini memang bagi saya ini masih valid. Okey, ini masih valid, di mana Y ni, yang ni kan, dia boleh turun memecahkan 1847 ni. So sebelum dia turun ni, ini dia nak buat B ni kat sini, B. So kita zoom balik B ni. Okey, yang ini mungkin dia turun A. Ni nampak saya nyatakan ini adalah A paksu. Okey. Kan, ini adalah A. Okay, so B dia mungkin boleh pergi sampai sini. So sini, sekejap okay, letak ke sini. Okay, dia boleh pergi sampai situ. So kalau entry sekarang, contoh ke kotak ni dalam 200 pip lagi. So that's why saya tanda kan, at least ada stop loss dulu, and then masuk zone ni boleh re-entry balik. Ya. Kan? So ini adalah A, ini B, ini C turun. So goal saya masih bias untuk sell lah. Untuk sell. Kalau kita tengok analisis okey, ini satu lagi analisis trader Ini ABC. Sama macam saya buat ABC. Sebab kebanyakan nampak ini bentuk untuk turun. Okey. Tapi ini confirmation level dia dah break ni. Yang ni. So kadang-kadang gold ni faham-faham je lah, dia boleh kena kita punya stop loss, kemudian turun balik kan. Nah, so bias dia ni pun still ke bawah.
Tabung juga dengan saya pun tak berubah. Cuma mana yang nak lagi lebih detail tu, ini dijangkakan naik sampai 2000 ni. Wow. Okay, sebelum ni nak turun balik. Tunggu yang tu je lah cikgu. 2000, kita tunggu 2000 lah. Itulah, kadang-kadang kalau kena tu bagus. Kalau tak kena. Kalau tak kena tu kita tengok je lah gol turun. Aduh. Cari lapel lain. Okey, itu pandangan. Saya tengok komen juga semasa cikgu beri penjelasan tentang gol. Okey, memang ada yang kata gol bawa profit, ada yang berkata Azwan Sanusi cakap kau memang degil gol. Gol ni Pak Su bagi saya diumpama gadis Melayu. Gadis Melayu. So kita kena faham macam mana tackle gadis Melayu ni. Apa yang kita perlukan? Wah, dia kena banyak kan? Betul tu. Seorang gadis susah kita nak tackle dia ni. Betul. Tapi gadis tu gadis Melayu lah. Gadis Melayu lah, bukan gadis Mak Saleh ke gadis Jepun ke, tak nak. Gadis Melayu ni. Gadis Melayu, cikgu bagi perumpamaan tu. Gila. Baik, okey, saya rasa okey dah. Gol ni saya rasa semua terus jadi pening dengan gol, kata Zulfas. Okey, kalau pening-pening kepala, sebenarnya jangan tengok dekat gol saja. Kita ada puluhan lagi currency yang boleh mendatangkan keuntungan. So pada pasal dekat gol lah, boleh makan gol, makan. Kalau tak boleh, okey cikgu, kita tengok currency yang telah cikgu tandakan merah ni. Saya suka ni sebab dia orang pun tak ada bagi secara EU dulu cikgu, EU ada EU bila saya tengok ada je sekejap. Gol yang bermula tadi EU lah, daripada Wazi Suhaimi. Okay. EU kalau you tengok tak silap saya 2 bulan lepas sini September je lah sini saya ada beritahu September ini berbentuk triangle, DT diagonal triangle. Okey, leading diagonal ni 1 2 3 4 5 dan memang dia turun dalam bentuk, nampak ni 3 wave A B C. Okey, so sekarang ni dia dah naik berbentuk A B kan, A B. Okey, ini dia dah break ni, so most possibility dia nak buat satu lagi last wave naik ke atas C, ataupun okay, saya zoom lagi di 4 hours. Ini adalah A, B, C ni dah complete dekat sini. Baik. So bila dah complete kat situ, nampak tak A, B, C ini lebih kurang bentuk flat. So dia punya B ni macam ni kat sini kan, sebelum C major trend dia akan turun kat bawah. So key dia, kita nak tahu sama ada dia dah complete belum dekat atas ni. Okey, betul. Kan? So that's why ini main peranan. Ini kalau dia break atas ni, memang dia pergi kotak ni. Lepas tu kalau dia break atas ni, memang pergi kotak tu. Ataupun dia break je, dia naik sikit, kita dah set PO sini tak kena, lepas tu dia turun. So itu market kita tak boleh predict. Kita cuba predict kan, kalau kita terlampau nak jimat sangat, itulah. Kita tengok dah tadi indeks kan, indeks mengatakan bahawa US ni akan melemah. So saya rasa sampai kot kotak. So that's why kita kena kalau pair yang base dia dolar, kita kena tengok dollar index ni. Ya, betul. So kalau dollar index ni makin menunjukkan kelemahan, makin turun, so ada possibility EU ni boleh naik kat sini sebelum dollar index dia buat correction naik semula ke atas kan. So kalau tanya saya, kalau major trend ni, ini boleh dia katakan dia dah break semua ni Pak Su, yang daripada 2018 start turun ni. Okey, dia semua dah break semua ni. So ini memang satu impulsive wave yang cukup jelas di mana kita boleh nampak 1 2 3 4 ini 5. So ini ending diagonal di wave 5. So yang naik ni sama ada A besar atau 1 besar. So A besar atau 1 besar pun
dia mesti ada buat 3 wave down. Okey. Itu major dia kena faham. Ini C ni dia akan turun. Nak dapat kefahaman tu yang payah Ni cikgu. ini je senang ni, nampak ni. Ini bentuk tu 2 3 4 Okey. 5. So ini memang jelas impulsive wave. So ini ending diagonal. So ini ABC lah. Sama ada ABC ni kalau dah tahu dia nak turun. Kalau tanya saya kan, kalau sekarang ni 18.28 paling kuat pun 1-2,000. Alah, gold boleh tahan 500 pip, takkan ini tak boleh tahan 200 pip lepas tu? Kan senang. Masuk sell je lah. Apa yang susah? Senang je cikgu cakap. 500 pip boleh tahan. Ini EU, kita pun aware kan, EU ni dia naik slow, turun slow. Kan, so tunggu, kalau nak betul-betul tunggu dollar index, sebab sekarang ni ini melibatkan kelemahan mata wang EU, baru dia akan turun. Kalau dollar index melemah, dia akan naik. So key dia kat sini dollar index, dan juga major trend dia memang saya jangka kan ini 80% lah dia nak turun. Okay, so saya harap ni pair EU, pair EU guys. Boleh tengok kat tepi sebelah kiri, dah masuk floating EU. Okay, dah masuk floating alamak. Okay, dia EU. Okay, untuk masa yang terdekat ini daily kan, untuk ambil keuntungan orang kata dalam 4 hours ataupun 1 hours ataupun intraday, macam mana cikgu? Sikit cikgu bagi. Kalau saya zoom in dekat 4 hours, okay, ni saya nampak ABC ni. Ini bentuk A, B, C kan. So ini adalah ini adalah dia boleh naik lagi sampai sini. Kalau sini 3 wave kan. So key dia lagi kat sini. Saya zoom trend line ni. Okay, trend line ni kalau break trend line ni, dan juga sekejap kita boleh set, kalau siapa nak buy kita letak ini di Hawan. Ini pun boleh nampak 5 wave up ni. So A, B, mungkin dia turun C sini. Siapa ini, kalau tanya saya siapa nak buy lah, dia masuk sini. Okay, sebab ini kita boleh dapatkan stop loss yang kecil. So itu kita menggunakan Fibonacci. Ini stop loss dia kat sini. Okay, so kita boleh tahu 17.40 stop loss dia. So 17.40. okay, risiko dia minimize sebab stop loss dia kecil. So ini misi macam ni. So kalau bentuk, nampak bentuk macam ni, okay, ada peluang dia nak naik sebab ini diturun ABC. Baik. Sebab ini di wave C besar kan. So di C besar saya tandakan. So dia mesti ada kenaikan dalam bentuk 5 wave up. So dia boleh naik sini, ini 1 2, dia akan naik 3 4 5. So even dalam 3 pun, ini mungkin 1 2 3 4 5, ini wave 3 dia turun 5 naik ke atas. Okay, so penentu dia dekat sini lah. So kalau siapa yang nak buy, siapa yang nak sell, saya tengok Hawan. Siapa nak sell, ni stop loss dia 19.23. Baik. Kalau nak zoom lagi kan, sini 18.71, tapi saya prefer yang atas ni.
Baik. 19.23. Cun. Saya ada sell tapi saya dah close. Oh, ada Sebab sell dah close. saya dah sell EU saya sell, GU pun saya dah sell, tapi saya close awal sebab saya tak berani ketika dolar index masih kat bawah-bawah dulu. Sebab dari petang tadi saya nampak ada sebatang naik. Kalau kita tengok dolar index ni. Okey, ini Petang tadi Sekejap. inilah. Ini. Okey, yang naik ni. So naik, so maka EU GU kuat lah. Betul. So saya tengah menunggu apa outcome dia. So ini penentu dia ni. Kan, ini mungkin 1 2 3 4 5 ni pasu. Sebab ini menjadi saya punya persoalan. Ini bentuk 3 wave ni. So 3 wave ni selalunya correction sebab dia datang daripada atas ni. So Kebiasaannya correction. Sebab ini pun di tengah-tengah di wave 3, belum di ujung ending kalau kita nak teka sebagai ending diagonal. Ini belum wave 5 lagi. Daripada puncak ni 1 2 3 4 5. So that's why saya tak berani untuk mengatakan EU akan turun dengan GU pun. Saya lebih favor mungkin sehari dua ni dia naik. So kita tengok GJ pula ada yang request. Betul. GJ tak? Okey. Ada Al-Hafiz. GJ. So GJ ni last week saya ada tanda kan ini zone sebab last week kita buat analisis berdasarkan election punya betul. Pemilihan ni lah presiden kan. Tapi kita tak ada banyak analisis. So saya sempat GJ ni je. GJ ni di mana ini zone-zone untuk sell. Dia terlajak sikit kemudian dia turun. Dia terlajak sikit dia. Dia terlajak sikit kemudian dia turun. So ini menjadi persoalan kat sini. Yang kenaikan ini petang tadi juga ni saya terkejut ni tiba-tiba ni Pak Su. Saya kalau terkejut ni selalunya saya ada position. Sebab tu saya terkejut laju je. So yang laju ni dia ada satu je, sama ada dia wave C ataupun dia start dah wave 3 kan. So memang C ataupun wave 3. sebab dia tiba-tiba laju ni. Kalau Pak Su tengok ni dalam masa berapa ni, daripada 13798 10 minit je naik sampai sini kan. So umpama 100 pip sekejap semua naik, turun. So that's why saya dekat sini pun saya selalunya kalau saya trade kan, saya tak kira pip, saya base pada USD. So kalau contohlah saya nak 200 pip lah, kita mengharapkan dia naik lagi, betul tak Pak Su? Betul. Tapi lah. tengok dia turun balik dekat starting dekat previous low ni kan. So that's why bila kita sebut pasal elite wave ni juga, dia tak semestinya kita mahir menggunakan elite wave tapi kita tak mahir tentang macam mana nak exit position. Itu pun tak menjanjikan kita boleh untung menggunakan elite wave, tak. Itu masalah cikgu. So Kita tak tahu bila time kita nak keluar tu. sebab tu kita kena ada SOP kita. So macam saya tadi, saya kira base pada USD. Okey. So saya rasa contohlah Pak Su hari ni dapat $1,000. So nak tunggu sampai 10,000 ke baru nak close? Tak ada dah. So itu je, semuanya dia umpama kita yang decide. Ya. Cikgu RM1,000, saya RM10 Itu $10 pun okey. Itu contoh kan Pak Su. So tentang GJ ni, okey, saya jangka kan untuk long run dia naik. So yang last week ni saya boleh padam. Okey. So ini mungkin Dah kena lebih. Okey. Yang ni baru pula. ini mungkin nampak tak, ini mungkin dia nak retest sini. Ada reason dia nak turun kan. Sampai sini mungkin dia bounce balik. Ini penunjuk
dalam sehari 2 hari nanti mungkin dia nak naik balik lah. Okay, ini untuk GJ. Cantik. Okey, baik. GJ daripada Al-Hafiz dah. Hafizi pun tanya pasal EU tadi. EU kita dah buat yang second Kemudian EG. Sebelum tu USD JPY dan Euro JBP. Alexander. Apa? Cikgu dah UJ Ya, saya UJ. tak ada dalam EG list. kiraan tak ada. Okey, EG yang ada ada, EG ada EG. EG ada, EJ pun ada. Okey. EG. Okey, ambil EG. Sekejap, saya dah terbuka EJ dulu. Tak apa. EJ ni so EJ ni saya jangka kan dia nak turun dahulu ABC. So kalau saya angkat benda ni, okey, ini bentuk yang berserabut, malas nak kira ni. Ini bentuk correction lah. Okey. Kan, bentuk correction macam ni. Tengok macam EG. Okey, berserabut macam ni semua, tengok correction lah. So maksudnya ni turun. Betul tak Basu? Betul. Correction dia contoh ABCX turun. ABCX maksudnya turun naik. So EJ ni pun di time frame 1 hour pun nampak bentuk tak? Ya, bentuk dia ABCX naik tu ABC. So benda ni contohnya berlaku di EG. So saya bias dia nak turun sampai zone kotak ni dulu. So kita untuk EJ ni carilah peluang untuk sell. Okey, peluang untuk sell untuk EJ. Tapi ini ada support ni, janganlah sell kat sini kan. Cubalah cari the best entry dekat atas ni. Okey. So GN ada ni, GN jap. Sebelum tu EG kan. Okey, EG Euro JBP. Sabar insya-Allah sempat. Okey, untuk EG ni, okey, so yang turun ni W. So masuk W ni ada, dalam ni ada ABCX mungkin saya zoom. Kalau triple correction ni ada 3 dalam ni. Okey, so sekarang ni bias dia menaik pula sampai kat sini dalam zon kotak ni. Sekarang ni 0.89 Okey. 76. So zon kotak ni dia punya target sekarang ni paling low 8868. So sekarang ni 9000 paling high. So kalau nak masuk EG ni, okey, kalau nak masuk EG ni tunggu kat sini untuk GMAT PIP lah. Betul. Okey, dengan stop loss dia kat bawah ni. At least kita tahu stop loss dia ada kan. So dari situ kita boleh jangka kan 8943 stop loss dia. Kalau kita ambil ke sini 8919, stop loss 8854. So kita guna apa, long position semua ni untuk mendapatkan kiraan kan. Macam tu, risk reward dia berbaloi atau tidak, stop dia kat situ. Lebih kurang 80 pip tu TP dalam 139 kan. Risk reward ratio dia 1.73. So umpama tak sampai 2 kali ganda lah, sebab stop loss dia 80 kan. 80. So 1.73 je. Okay, so untuk settle Euro British dah settle. Sekarang ni tak, saya berminat dengan GA ni. Siap saya buka GA. GA ya? Siapa yang tanya GA je? Sebab GA ni menarik sebab saya nampak ada Fitri sebelum
sebelum ni ada bentuk ABC. Okay, ini ABC ni saya jangka kan. Ini pun nampak 70% dia membentuk 1, 2, 3, 4, 5. Okay, saya kalau break ni 82, 72 ni analisis ni automatic void. So selagi dia tak break, memang ini saya jangkakan dia turun Y. So kalau dia break, dia tak semestinya sini, lepas tu dia mesti dia break sikit ni je. So dalam 100 speed, tengok besok lusa kalau dia break ni, okay, dia dah complete wave 1 ke bawah. So dalam sekejap, tadi haruman okay. So zone kotak ni, okay, untuk entry kalau dia naik kat sini, stop loss dia kat atas. kalau dia capai ni kotak ni, kotak merah ni, Betul. baik. Kalau dia tak sampai kotak ni, dia terus turun, okay, ni zone entry dia. Okay, ini zone entry dia. Sebab ini kita berkata tentang retracement bagi bigger cycle. So ini bigger cycle 1, 2, 3, 4, 5. So ini entry dia. Kalau smaller degree punya cycle ini, yang kecil ni, stop loss kat sini. So kena faham dua konsep ni, di mana kalau dia break ni, ini untuk kita sell entry. Sell sell. So untuk semasa ni, okey, tunggu kat sini lah. Ini mungkin, ini pun nampak pattern 1, 2, 3, 4, mungkin ada 5 turun ke bawah lagi. Paksu. Alright. Cun. Okey, GN tadi dah settle. GN, NU cikgu ada buat kiraan ke? Bukan NU? GN, GA. GA. Sama juga. Jap. GN cikgu ada tu, tanda. Jap, ini ada juga 1, 2, 3, 4, 5. Sama juga bentuk macam yang GA tadi kan. So selalunya GA kalau dia turun, GN pun selalu dia akan follow. Orang cakap lah, ini siapa kembar dulu je lah. Siapa yang dulu. So siapa yang pergi dulu? kalau nak tengok GN ni sikit lagi nak pergi ni. Ini pun tak ada lagi nak pergi tak jauh ni. Okey. Kan. So kalau macam ni saya tak nak buy dulu. Saya tunggu dia break ni. Okey. Okey. Nampak ni, sebelum ni ada satu support kat situ. Kan? Baik. Ini di hour 1. So ada satu lagi support kat sini. Okay, dua tanda tu bukan stop loss itu tanda kalau unit entry boleh masuk kat situ. Oh. Okay, ini dua support. Ini lah yang terbaru. So maksudnya 1, 2, 3, 4 ini pun ni mungkin sampai sini, sampai sini. Okey, senang cerita saya letak ni lah zone kotak ni. Okey, so ini sesiapa nak buy, tapi target tak banyak lah. Sebab untuk semua AUD, NZD ni ramai orang jangka kan, dah habis gas kan, dah habis gas, di mana dia boleh melemah balik. Contoh AUD, ada yang jangka kan tak terus turun banyak. Tapi bagi saya, diorang ni bila kita dalam mode impulsif, okey, benda tu boleh makan sampai 10 tahun. Boleh makan sampai boleh berjalan impulsif tu 10 tahun. 10 tahun 14 tahun pun ada. Kita boleh tengok pair-pair sebelum ni. Kalau contoh EU kan, kalau naik je 10 tahun. So kita follow trend. So kalau kat sini pun ini mungkin sekejap, GN saya tak ada, GA saya ada tanda kot. GN Sekejap, saya ada tanda dekat saya punya surface. Ini mungkin 1, ini 2 ni. So banyak lagi nak turun. So kalau kita tengok last AU pun macam ni. Saya jangkakan dia nak naik lagi. AU ni samalah, bermaksud AUD dia menguat. Australian, okey. Kan,
AUD ni akan menguat. So ini bentuk A, ini ini B, ini C. Kalau dia naik pun dia turun balik, lepas tu baru dia pacak balik. So major trend dia, kalau tengok C tu jauh lagi Pak Su, Jauh 700 speed lagi. So memang kalau tanya saya GA, GN ni, kalau sampai zon-zon yang saya tanda tu, itu peluang untuk buy, tapi buy tak boleh lama. Sampai zon yang ini saya mungkin dalam minggu depan saya akan finalizekan berdasarkan current wave untuk this week. Okay, weekly punya candle, sama ada dia dah break ni atau tidak, kemudian baru kita boleh determine sama ada kita boleh masuk kat sini atau tidak Pak Su. So sekarang ni kalau ikut 200 speed bezanya kan. So kalau nak tunggu buy, tunggu sikit lagi. Untuk AU tadi pun, okay, ini saya tanda kan bukan minggu lepas, petang tadi tengok dia masih terus menaik. So ini maksudnya ini jangkaan dia nak turun kan. Tapi kalau saya selalunya, kalau saya jangka turun, tak semestinya saya sell. Sebab saya nampak ini A, ini B, ini C. So yang B ni habis kat sini. Okay, naik ni tak semestinya dia turun. Dia boleh naik terus macam ni Pak Su, naik kan. Sebab tu saya akan selalu follow yang warna biru ni, menunjukkan itu major trend. Saya nak mengelakkan daripada ni lah. Saya perhati je cikgu tu, memang cikgu akan lebih kepada purple ni, kotak biru. Betul, ini cuma jangkaan. So kalau betul jangkaan saya kena kat sini, turun 3 wave memang cantik lah, dia dah follow. Kan, saya tunggu buy dekat sini. So that's why kita kena faham setengah beautician ni ada yang masuk sell kat sini kan. Sebab yelah semua wave ni nak layan. Ada masa saya, kalau saya nampak saya sell juga. Tapi kadang-kadang bila saya nampak benda tu terlalu ekstrim, naik push naik, kita tak berani nak tahan kenaikan dia. Baik. Okey, cantik hari ni. Sonok hari ni Okey, tuan-tuan dan puan, ribuan terima kasih cikgu atas perkongsian kita pada malam ini. Semoga mendapat manfaat kepada anda semua. So saya doakan semoga anda profit malam ni dan malam-malam seterusnya. Teruskan belajar dan pastikan bila dah konsisten, kita ajar orang, baru ilmu tu makin, orang kata makin melekat kat kita. Esok kita akan ada bersama dengan Cikgu Hassan Hashim, bicara teknikal. Dan juga sekian dulu daripada saya, cikgu. Okey, Assalamualaikum dan selamat malam. Bye bye, terjumpa lagi. Bye bye.